Alhamdulillah, terima kasih kepada semua geng puaka kerana korang sudi menyokong Zaf Channel dan banyak juga permintaan daripada episod yang pertama. Aku plan tak nak buat episod sebenarnya, tapi biasalah dah terkena gangguan kan. Takkan nak teruskan pisang mat. Ramai yang tanya aku, ramai geng puaka yang komen kat bawah tu tanya, selepas rakaman tu apa yang berlaku sebenarnya? Cuba Zaf kongsikan. Okey, selepas dah bunyi ketuk-ketuk kat tingkap, kalau mana korang yang tak nampak, tingkap aku belah tepi sini tau. Susahlah nak nampak. Tapi kalau video lama maybe korang boleh nampak ada langsir. So tingkap aku kat tepi sini, ujung sini. So benda tu dia main ketuk-ketuk tingkap aku. Dan luar tingkap ni, dia bukannya ada ruang apa pun, tempat washing machine je, tempat basuh baju. Dan tak logik kalau burung nak masuk. Walaupun ada sesekali tu burung masuk, tapi tak pernah lagi burung ketuk pintu. Dan selepas aku tamatkan rakaman, bunyi ketukan tu masih ada. Aku pun bacalah apa yang aku tahu. Dan yang mengejutkan, lepas dia main tingkap tu, dia main hempas-hempas pintu pula. Pintu dapur aku tu, aku dah check sebelum tu, rapat je. Tapi 2-3 kali, pam. 2-3 kali, pam. So aku pun decide yang aku kena take a break. Aku nak kena kongsi kisah lain terlebih dahulu. Sebab bila setiap kali aku kongsi pengalaman kisah hidup aku, apa yang terjadi sepanjang aku kecil sampai aku besar, selalunya benda-benda ni memang suka dengar dan memang suka tertarik lah. Dan seperti episod yang sebelum ni juga, aku ada katakan yang aku ni senang nampak. Jadi untuk orang-orang yang senang nampak ni, dia macam magnet. Benda-benda ni dia tahu, engkau boleh nampak aku So lagilah senang kita orang ni terkena gangguan. So pada malam ni tak nak cerita banyak, aku nak sambung apa yang terjadi selepas kes Pontianak follow aku tu. Bila aku naik motor je ada Pontianak follow. Dan kejadian ni masih lagi berlaku di rumah lama, di rumah kajang aku lah. Dan sebelum aku sambung cerita pada malam ni, aku ada dapat banyak juga komen yang katakan, Zaf, bila Zaf cerita kisah seram, Zaf selalu menyeru tau, sebut nama betul. Contohnya, Zaf selalu sebut, sepatutnya cakap je lah kakak cantik, tak payah sebut Pontianak. Cakap je lah gula-gula, tak payah sebut pocong. Okey, ini aku disclaimer, aku cakap awal-awal ini pengalaman aku, berdasarkan pengalaman aku sahaja. Aku tak tahu korang geng puaka macam mana, tapi berdasarkan pengalaman aku, bagi aku sendiri, kau sebut nama betul ke, kau tak sebut nama betul ke, kalau kau bercerita tentang benda-benda alam gaib ni, diorang tahu yang kau tengah cerita pasal diorang. Contohlah, kalau aku cakap aku kena kejar gula-gula pun, diorang boleh tahu yang aku maksudkan tu adalah pocong. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab dulunya, akulah orang paling penakut nak sebut benda-benda ni. Aku selalu guna term yang macam tu lah. Gula-gula, hantu bungkus, kalau tak pun kakak cantik, Fatimah Rockers dan segala gelaran yang korang pernah dengar. Tetapi, sama juga Mat. Bila benda tu nak muncul, bila benda tu nak main cak-cak dengan aku, end up terkena tak? So end up, aku dah bosan, aku dah rasa macam aku sebut pun kena, aku tak sebut pun kena. Jadi aku sebut je lah. So itu pendapat aku je tau. So untuk cerita malam ni, siapa yang tak suka aku dengar sebut nama betul diorang, yang tak suka aku sebut pocong Pontianak, korang boleh skip video ni, korang tengoklah video lain. Sebab aku dah terbiasa dan aku nak lebih santai, nak lebih relax berkongsi kisah dengan korang. So pada malam ni, aku nak bermula daripada pengalaman kawan aku pula. Sewaktu dia on the way nak datang ke rumah aku. Adalah satu malam ni, bila aku dah duduk terpencil kat situ, dan jalan ke rumah aku tu memang menyeramkan. Korang boleh bayang lah, kalau aku ajak 5 orang kawan, silap-silap seorang, silap-silap tak ada pun yang nak datang. Sebab itulah aku selalu lepak dekat area Bandar Kajang tu, sebab tak ada seorang pun yang berani nak bawa motor lepak kat rumah aku. Jadi ada satu malam ni, adalah salah seorang kawan aku yang aku panggil dia Bob lah, sebab badan dia besar sikit, okay? So Bob ni, aku contact dia, Bob, lepak rumah aku pula lah Bob. Sebab aku dah selalu keluar, mak aku marah. Lagipun time tu aku masih sekolah menengah lagi. Setiap hari kau keluar, mana mak kau tak bengkak? Jadi aku contact Bob ni, Bob pun setuju. Tapi Bob cakap aku datang lambat sikit sebab aku ada kerja lain. So aku pun okey lah, tunggu. Jam pun masuk pukul 10. Lepas masuk pukul 10, aku contact Bob ni. Lepas tu dia jawab, dengarlah bunyi angin sebab dia tengah bawa motor kan. Aku tanyalah dia, kau kat mana ni? Kejap. Aku daripada town ni, Town tu Bandar Kajang lah. Aku daripada bandar ni. Aku on the way. Nanti aku sampai, aku horn je. So aku pun okey lah, aku tunggu. So aku contact dia pukul 10. Aku tunggu 10.30 tak sampai. Pukul 11 tak sampai.
Aku teks, aku SMS, aku WhatsApp, apa semua tak di-reply, tak dilayan. So aku relax lagi. Tapi dah sampai 11.30 dia tak sampai-sampai rumah aku pun try lah contact dia. Tapi pada malam tu bila aku try contact dia, aku tak dapat. Nombor dia dapat call tapi dia tak jawab lah, senang cerita. So keesokan harinya aku dapat tahu yang Bob ni malam yang dia nak datang rumah aku tu dia accident jatuh dalam longkang. Kalau korang tahu dekat hujung longkang ni, longkang dekat hujung tu ada petak besar tu, orang panggil drainage ataupun tempat akhir longkang tu. Okey, petak besar tu dia tak bertutup. So Bob dah jatuh dalam tu dan patah tangan dia. Jadi aku pun bila dapat tahu Bob accident, aku pun melawat dia. Aku pergi dekat Hospital Kajang. Dan bila aku pergi ke Hospital Kajang, cerita yang Bob bagi tahu aku ni, aku tak tahu nak percaya ke tak. Tapi berdasarkan pengalaman aku sepanjang aku duduk dekat area Sungai Gantan tu, yalah member dah accident, takkan nak menipu lagi kan. Orang cakap kalau kau nak menipu, engkau dah kena balasan dah sampai patah tangan. Dan korang nak tahu apa yang Bob cerita? Bila aku tanya dia, Bob, macam mana yang kau boleh accident sampai masuk dalam longkang tu? Bukannya pertama kali, takkanlah kau tak nampak lampu jalan? Dan Bob ni bagi tahu aku, time aku on the way nak pergi rumah kau, aku bawa motor, dah lalu dah depan sekolah agama, nak naik bukit sikit. So waktu aku lalu kat sekolah agama tu, dekat tepi sekolah agama tu dia ada hutan-hutan sikit tau. Dia berdekatan dengan masjid. Dia ada satu masjid ataupun surau kecil kat situ. So waktu kawan aku Bob ni bawa motor dia, Bob kata kan, dia dah nampak benda putih yang duduk tercegat je dekat dalam semak-semak tu. So dia buat abai lah kan. Dia dah tahu dah itu memang congnya ataupun gula-gula lah, senang cerita. So dia pun perah minyak dia. Tapi sebab naik bukit, member pula bawa EF5 je, manalah nak laju pun. So dia perah, dia buat tak tahu. Tapi apa yang membuatkan dia masuk ke dalam longkang tu, waktu dia tengah bawa motor tu, dia dengar macam ada bunyi motor lain kat belakang dia. Dia ingatkan motor. So dia rasa lega lah sebab dia boleh dengar macam ta macam tu. So waktu dia bawa-bawa, bila dia pandang belah kiri je, rupa-rupanya makhluk cong ataupun gula-gula yang dia nampak kat semak tadi tu tengah cantik dia melompat betul-betul dekat sebelah Bob ni. So bila Bob dah nampak pocong ni ada kat sebelah dia, memang member dah tak boleh fokus dah. Dia terkejut dan motor dia pun terbabas sebab itulah masuk ke dalam longkang sampai patah tangan member. Jadi bila aku dengar macam tu, pada awalnya aku macam susah nak percaya lah. Tapi disebabkan Bob ni cerita, lepas tu aku tengok keadaan dia, takkanlah dia nak menipu. Walaupun katalah dia malu nak cerita hal sebenar kan, dia lose control ke, dia terjatuh ke, tapi cerita dia tu memang meyakinkan aku. Jadi itulah apa yang dialami oleh Bob. Jadi daripada kisah si Bob ni lah, barulah aku tahu yang rupa-rupanya cong ni ataupun gula-gula ni, kalau korang nampak dia, dia bukan sekadar boleh bergolek, dia bukan sekadar boleh lompat, dia boleh kejar motor mat. Dan cong ni dia boleh lompat setinggi yang boleh. Dia ada saiz kecil, dia ada saiz besar. Aku pernah nampak yang besar, aku pernah nampak yang kecil. Yang besar ni boleh setinggi rumah pun boleh, setinggi tiang elektrik pun ada. So cong ni kalau gambaran kita dulu yang dia tak mampu nak kejar kereta, yelah kaki dia pun terikat. Itu korang salah guys. So janganlah sesekali bila korang bawa motor ke, bawa kereta ke, bila korang ternampak gula-gula, jangan confident sangat yang benda tu tak mampu nak kejar kereta korang. Silap-silap jadi macam Bob. Na'udzubillah. Kita minta jauh lah sebab benda ni boleh menyebabkan kemalangan. Yelah, tengoklah kawan aku Bob tu sampai patah mat tangan. So itu cerita Bob. Jadi kita kembali pula pengalaman aku sepanjang duduk kat rumah Kajang tu. Ada satu malam ni aku tengah tengok TV dekat ruang tamu. So macam yang aku cerita sebelum ni, rumah aku memang banyak betul tingkap mat. Jadi TV aku tu dikelilingi oleh tingkap. Dekat belah kiri ni banyak tingkap tau. Jadi waktu aku tengah tengok, tak salah aku malam lah. Tapi yang ni aku tak ingat pukul berapa. Tapi aku rasa dalam 9 ke atas, 10 ke atas macam tu. Aku duduk seorang. Mak bapak aku duduk dalam bilik dan kakak aku tak ada. Sebab kakak aku sepanjang aku duduk rumah Kajang tu, boleh dikira berapa kali je dia balik sebab dia bersekolah asrama penuh ataupun SBP lah. Dia dapat tawaran masuk SBP. Jadi bila aku tengah tengok TV seorang-seorang, lepak-lepak tu, hujung mata aku dah ternampak macam ada sesuatu dekat luar tau, yang tengah duduk tercegat je kat tepi tingkap.
Dan kalau korang nak tahu, tingkap rumah aku pula, dia tinted. Senang cerita, daripada luar, kalau orang luar nak tengok dalam rumah aku tak boleh nampak, tapi daripada dalam boleh nampak luar. Jadi dia agak gelap-gelap. So bila malam, manalah nak nampak jelas sangat. Mengharapkan lampu taman yang adalah ayah aku pasang 2-3. So mengharapkan lampu taman tu, aku nampak macam benda ni bergerak kejap ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan disebabkan rumah aku sama juga macam sebelum ni, ayah aku tanam banyak betul pokok. Kadang-kadang orang datang pun orang tak tahulah mana rumah. Dah macam hutan, dah macam zoo pun ada. So aku ingatkan pokok. So aku abaikan. Aku tengoklah TV tu macam biasa. Tapi benda ni duk mengganggu. Sebab dia bergerak kiri kanan, kiri kanan. Engkau nak fokus cerita ni. Tapi benda kat luar ni buat kau tertanya-tanya. Apa benda ni? Pokok ke? Rancak pula. Makin lama makin laju pula engkau bergoyang kiri kanan, kiri kanan. So aku pun fokuslah tengok benda tu kan. Pada masa ni dah takut. Tapi yelah, orang cakap engkau nak tahu punya pasal. Takut-takut kan. Tapi kau nak tahu. Kau rasa tak puas hati. Bila aku tengok, aku nampak ini bukan pokok. Aku nampak macam ada susuk tubuh seorang lelaki. So pada awalnya aku ingatkan perompak. Sebab dekat Sungai Kantan dulu, tak tahulah sampai sekarang ke tak, kes pecah rumah memang menjadi-jadi, Mat. Memang teruk gila. Aku pun ada satu cerita pasal kes pecah rumah yang agak menarik, yang aku akan kongsi dengan korang semua. So bila aku nampak ada susuk tubuh lelaki yang duduk berdiri, tapi aku tak nampak muka dia sebab dia duduk belah tepi tau. So aku nampak hanya side tepi je. Aku ingatkan orang pecah rumah. Jadi aku diam je, aku tengok je. Aku nak tengok apa yang dia nak buat. Mana tahu dia nak cuba umpil tingkap ke. Tapi dia tak buat macam tu. Dia duk bergoyang kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Dan yang menakutkan, inilah maksud aku, kemungkinan siapa yang boleh nampak akan bersetuju dengan apa yang aku cakap ni. Benda yang paling menakutkan, apabila orang yang boleh nampak, kita ingat yang benda tu tak tahu yang kita ni ada kelebihan boleh nampak dia. Tapi aku paling benci sebab benda ni boleh tahu. Jin ni boleh tahu yang kau boleh nampak aku boleh nampak engkau. Jadi bila aku perhati lebih kurang dalam 10 saat macam tu, dia pun duk bergoyang-bergoyang. Pada masa yang sama, dia pusingkan badan dia memandang aku. Jadi bila sikit aku nampak muka dia, pada masa tu aku tahu yang ini bukan perompak, yang dekat luar tingkap aku ni bukan orang. Sebab kenapa aku cakap macam tu? Mata dia, Mat, mata dia punyalah besar. Mata dia bukan bulat tetapi memanjang, dia macam bujur, dia macam memanjang ke bawah macam tu, macam hotdog lah. Senang cerita macam hotdog kan. Dia panjang macam tu. Dan mulut dia boleh sengih kat aku. Tapi tak nampak gigi, hanya nampak mulut je. Bila dia pusing macam tu, dengan mata yang panjang, dengan mulut yang tengah tersengih, aku pun cepat-cepat paling ke arah TV lah. Aku buat tak nampak je, aku relax je. Sekali-sekala je aku usah balik dia. Dan setiap kali aku tengok dia, benda tu seolah-olah duduk betul-betul kat luar tingkap dan pandang aku. Dan dia tetap menggoyangkan badan dia. Tengok je. Sudah. Bila aku tengok dia dan dia perasan aku dah mula nampak dia, lepas daripada tu pisang lah. Sepanjang aku tengok TV, kalau aku tengok TV tu selama 15 minit lah dia akan tercegat kat luar tingkap tu dan dia tetap akan pandang aku. So bila aku dah rasa tak selesa, aku dah teramat takut. Malam tu aku decide aku tak nak tidur dekat bilik aku. Sebab kalau aku tidur kat bilik aku pun benda sama. Aku takut dia mengikut, dia duduk pula dekat luar balcony aku. Memang banana. Jadi aku pun decide malam tu aku tidur bersama kedua ibu bapa aku. Sedangkan aku dah sekolah menengah pun, tapi sebab takut punya pasal, engkau dah tak fikir apa? Tidurlah dengan mak bapak pun. Lantaklah orang nak cakap apa kan. Bukan orang tahu pun. So itu salah satu kejadian yang terkena. Dan selepas dah teruk, bermacam-macam lah aku nampak jemaah mak aku sendiri yang aku dah ceritakan. Aku tak nak repeat banyak kali. Kalau korang nak, korang boleh tengok video aku yang sebelum ni. Dan kes KLCC salah satu kejadian seram yang menarik dan juga aku boleh cakap macam tak logik pun ada. Tapi itulah apa yang aku alami daripada KLCC. Aku sekarang ni nak cerita selepas dah banyak sangat gangguan. Keluarga aku pun decide nak panggil beberapa orang ustaz.
Tetapi dalam beberapa orang ustaz ni, adalah satu ustaz yang menarik perhatian aku. Bukanlah yang lain tu tak menarik, tetapi yang lain tu aku tak nampak. Dia orang just berubat, dia orang cakap yang rumah aku tu rupa-rupanya bukan ada seekor sahaja, tetapi ada lebih kurang 7 ekor jin yang menetap kat dalam rumah aku dan dia orang tak nak keluar. Katanya itu adalah tempat dia orang dahulu. Kita orang yang menceroboh. So ustaz yang kita orang ajak untuk rawat, untuk bersihkan rumah kita orang pun tak berjaya. So adalah salah seorang ustaz ni. Kenapa aku nak berkongsi dengan korang? Walaupun aku dah berkongsi, tetapi dia menarik. Mak aku panggil dia untuk datang pada hari tersebut dalam pukul 6 petang. Tapi disebabkan dia dah lewat, dia datang dah nak maghrib. Jadi mak aku decide kita akan mulakan rawatan. Ustaz tu pun bersetuju selepas maghrib. Lepas solat maghrib berjemaah, mak aku pun dah sediakan makan malam. Lepas makan malam, barulah kita akan mulakan sesi pembersihan rumah ataupun pagar rumah lah, supaya ustaz tu boleh tahu dan bantu rumah aku tu apa yang ada dalam rumah. Tetapi yang peliknya, lepas je kita orang solat maghrib berjemaah dan waktu makan tu, lepas dah selesai makan, aku ingatkan, keluarga aku pun ingat, okeylah, lepas ni ustaz tu akan mulakan sesi pembersihan rumah lah. Tapi tiba-tiba dia minta izin untuk beredar. So waktu tu aku dah jam. Aku dah tak tahu apa sebab aku pun yalah tak naklah masuk campur kan. Aku tak dengar sangat perbualan di antara ustaz ni dengan arwah mak aku. Tetapi ustaz ni sempatlah cakap dekat arwah mak aku yang dia ada benda nak katakan, tetapi bukan kat dalam rumah tu. Kena pergi kat area kereta dia. Dia park luar pagar rumah aku. So mak aku pun berjalanlah dengan ustaz ni. Dalam setengah jam macam tu, tak tahu apa yang diorang borak. Tiba-tiba mak aku masuk rumah seorang diri. Ustaz ni dah caw dah, ustaz ni dah balik dah. Jadi ayah aku pun pelik. Ayah aku pun tanyalah arwah mak aku. Dan biasalah bila aku ni dengan kakak aku nak pasang telinga, nak tahu apa yang jadi. Kenapa ustaz tu balik? Cakap nak cek rumah kan. Tapi mak aku memang awal-awal halau lah. Nantilah dengar. Mak sepak muka kau sekejap lagi. Pergi sana. Tak payah nak dengar orang tua cakap. Biasa kan. Mak-mak mesti macam tu je. So mak aku pun boraklah dengan ayah aku dekat dalam bilik diorang. Aku pun buat tak tahulah, tak apalah. Nanti esok ke lusa ke mak aku akan cerita juga. Dan memang betul pun. Esoknya aku tanya mak aku sebab aku nak tahu, aku tanya dia banyak kali. Dan rupa-rupanya dia bagi tahu bila ustaz tu datang, waktu maghrib, waktu solat tu tak ada apa. Walaupun dia masuk rumah tu, dia dah rasa yang rumah tu macam malap, rumah tu macam tak ceria. Tapi yang buatkan dia give up, yang buatkan dia caw, sebab kejadian ni berlaku sewaktu keluarga aku tengah duduk kat meja makan bersama ustaz tu tengah menjamu selera ataupun makan malam. Jam pada masa tu dalam pukul 8 lebih macam tu. So tengah makan-makan tu, ustaz tu katakan ada satu lembaga ataupun ada satu makhluk ni yang seluruh badan dia berbulu, tetapi makhluk ni tidak mempunyai badan, hanya mempunyai kepala. Tetapi kepala makhluk ni teramat besar, seakan-akan itulah badan dia. Dan makhluk ni duduk betul-betul di sebelah ayah aku dan dengan lidah yang terjelir, yang teramat panjang. Ustaz ni katakan air liur daripada makhluk ni menitik-nitik. Dia boleh nampak makhluk ni tengah menjilat seluruh muka ayah aku. Dan juga air liur dia menitik-nitik masuk ke dalam makanan yang ayah aku tengah makan. Jadi bila ustaz ni nampak macam tu, ustaz ni dia terus rasa dia tak mampu nak buat. Sebab kebiasaannya teramat jarang apabila pengamal perubatan datang, makhluk-makhluk ni nak munculkan diri. Teramat jarang. Jadi menurut ustaz tu, apabila dia tengah makan dan makhluk tu boleh munculkan diri dengan rupa yang begitu menakutkan. Walaupun gambaran dia tu pun aku dah boleh bayang dah. Kan? Aku dah boleh bayang, ya Allah, lidah terjelir. Lepas tu berbulu satu badan. Lepas tu mata yang tercegil ataupun yang terkeluar, aku tak tahu macam mana. Tengah jilat muka ayah aku. Dan lidah makhluk ni besar gila, ustaz tu kata kan. Jadi bila dia nampak macam tu, dia tahu ini bukan lawan dia. Dia tak mampu buat. Sebab itulah dia terus balik dan dia minta maaf dekat keluarga aku. Sebab ini luar kuasa dia, luar kemahiran dia.
Dan lepas daripada tu adalah beberapa ustaz juga kita orang panggil, tetapi apakan daya, rumah tu terpaksa kita orang lepaskan disebabkan teramat banyak gangguan. Teramat banyak. Aku boleh katakan nenek aku pernah nampak, Chong aku pernah nampak, kakak cantik, langsui, hantu raya, toyol, apa segala makhluk ni macam dah berkampung kat situ. Aku tak percaya berkampung. Aku percaya jin tu jin yang sama, tetapi dia menyerupai supaya nak takut-takutkan aku. Dan sebaik saja kita orang satu keluarga decide nak pindah daripada Kajang tu untuk tinggal di rumah baru, rumah sekarang ni, ada satu kejadian di mana selepas ayah aku dah mula kosongkan rumah tu, kita orang pun tunggu pembeli untuk masuk. Ada beberapa minggu tu rumah tu tak berpenghuni sebab perabot masih ada, tetapi kita orang dah tinggal kat sini. Okey, kita orang dah duduk kat rumah ni, rumah Kajang tu kosong lah untuk beberapa minggu. Dan adalah satu hari salah seorang kawan college aku, dia ni aku panggil dia Jess, dia ni orang Indonesia, pelajar Indonesia, dia rapat dengan aku sebab kita orang ambil bidang yang sama. So, adalah satu hari disebabkan aku tengah lepak dengan dia dekat area Kuala Lumpur. Tak salah aku dekat ni. Aku ingat lagi, Pelita dekat KLCC. Aku lepak dengan dia sampai pukul 2 pagi. So, lepak-lepak tak ada apa pun. Berborak. Jadi, waktu tengah berborak dekat Pelita tu, aku tunjukkan dia gambar-gambar kucing aku. Sebab kalau di antara korang yang tak tahu, dekat rumah Kajang dulu, aku ada lebih kurang 12 ekor kucing. Dan semua kucing aku, mata dia sebelah biru, sebelah kuning. Dia memang unik sikit. Ada warna putih, ada yang macam Garfield, besar, gemuk nak mampus. Jadi bila aku tunjuk kat Jess ni perempuan lah. So bila aku tunjuk kat dia gambar-gambar kucing aku, so Jess ni dia jadi tertarik. So dia cakap, boleh tak aku nak tengok kucing kau? Tapi aku cakap kat dia, kucing aku sekarang ni aku tak bawa pergi rumah ni lagi. Masih ada dekat rumah Kajang. Tapi Jess ni merayu-rayu. Kalau macam tu jomlah kita pergilah rumah Kajang. Tapi aku katakan kat dia, rumah Kajang tu, kita orang dah tak duduk situ dah. Aku tak tahulah bekalan elektrik masih ada ke tak. Tapi disebabkan kita orang pun dah tak ada aktiviti, jam pun dah pukul 2 pagi, aku pun tak tahu nak pergi ke mana. Idea menarik juga. Aku pun dah agak lama tak tengok kucing aku. Sekali-sekala je. Itu pun ayah aku yang pergi untuk kasih makan, untuk buang tai apa semualah, nak tengok keadaan kucing okey ke tak. Jadi pukul 2 pagi tu, kita orang pun pergilah ke rumah Kajang. Aku dan dia je berdua. So, bila dah pukul 2 pagi, keadaan dah sunyi. Sampai je dekat rumah Kajang tu, masuk rumah je, aku cuba nyalakan lampu. Tetapi lampu tak menyala. Aku tekan, tak boleh menyala lah. Jess ni tanya aku, okey tak semua? Aku cakap kat dia, okey lah. Aku tak fikir apa. Aku tak ada fikir seram. Walaupun takut ada, tapi aku tak fikir, kenapa tak ada elektrik? Sebab aku tahu, kemungkinan ayah aku dah tak bayar bil elektrik, ataupun elektrik dah diputuskan, dah dipotong macam tu. Waktu dekat rumah tu, kebiasaannya, setiap kali aku masuk rumah, kucing aku yang akan datang kat aku. Diorang yang akan miau, 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 miau. Diorang akan datang kat aku. Tapi yang peliknya, bila aku masuk dengan Jess, aku try pasal lampu tak boleh. Aku panggil kucing aku, tak ada seekor pun yang sahut. Aku panggil banyak kali. Garfield, Snowy, Leo. Nama-nama kucing aku lah. Panggil. Kenapa aku tak dengar bunyi kucing aku? Kenapa seekor kucing pun tak ada datang? So, disebabkan tak ada lampu, pada masa tu pun, phone yang ada adalah Jess punya phone je. Sebab pada masa tu, phone telefon bimbit aku dah mati. So, aku suruh Jess ni gunakan lampu daripada telefon bimbit dia. Dia guna telefon bimbit Nokia Butterfly kot, yang ada lampu torchlight kat ujung, dekat depan tu. So, lampu tu manalah terang sangat. Tapi boleh lah daripada bergelap kosong macam tu kan. Jadi, aku pun pakailah handphone Nokia dia, suluh. Dan aku perasan, bilik utama, bilik mak bapak aku, pintu dia terbuka tau. Dan dekat atas lantai tu, meremang pula aku. Padahal, korang tahulah sebab apa aku meremang. Bila aku suluh, aku nampak ada benda putih. Betul-betul dekat bawah. Betul-betul dekat atas lantai. Aku ingatkan kucing aku. Sebab kucing aku warna putih. So, bila aku suluh, aku nampak ada benda putih. Aku pun pergilah dekat. Sambil tu aku panggil lah, Snowy! Kenapa tak datang ni?
Lepas tu aku pergi dekat, aku suluh, rupanya bukan kucing. Relax dulu. Dan bukan hantu, tapi kotak tisu. Kotak tisu yang dah terburai, yang dah bersepah, jadi nampak seakan-akan kucing. So bila aku dah suluh, apa hal kotak tisu ni ada kat atas lantai? Bila aku masuk je bilik parent aku suluh keliling, dan pada masa itulah hati aku macam nak gugur, jantung aku, seluruh badan aku macam kebas, tak boleh fikir apa, jam otak. Sebab itulah pertama kali aku nampak yang rupa-rupanya rumah aku pada masa tu kena pecah, Mat. Sebab tunggang terbalik, katil dah terbalik, dengan almari dah jatuh, kain baju berselerak, dengan laci-laci dah berselongkar. Senang cerita, bilik mak bapak aku dalam keadaan gelap tu, tunggang terbalik macam gempa bumi. So pada masa tu aku dah tahu, ya Allah, rumah aku kena pecah. Sejak aku duduk bangi, sampailah, senang cerita, sepanjang aku hidup, rumah aku tak pernah kena pecah. Aku selalu tengok rumah orang je kena pecah. Tapi pada masa tu, untuk pertama kali, memang berderau, Mat, darah. So aku terus jerit, Jess, lari. Dan kawan ni, Jess ni, dia tak tahu yang rumah aku kena pecah. Yalah, sebab aku je yang masuk, dia tunggu kat ruang tamu. So Jess ni berulang kali tanya aku, apa hal? Aku tak cakap banyak, aku cakap kat dia, Jess, lari, masuk dalam kereta sekarang. Dan waktu kita orang lari, keluar je pintu depan, dekat pagar, aku nampak ada satu Myvi yang berwarna oranye. Myvi tu betul-betul duduk kat depan pagar aku, dan dia siap rem lagi. Waktu aku dengan Jess pergi kat rumah Kajang nak tengok kucing tu, waktu itulah diorang masih lagi berada kat dalam rumah. Korang boleh bayang tak, perompak tu masih ada kat dalam rumah. Sebab sebaik saja aku nampak Myvi tu berulang kali tekan minyak, secara tiba-tiba daripada arah garaj rumah aku boleh nampak dua orang lelaki yang berlari daripada belakang rumah aku, berlari dengan pantas menuju ke dalam kereta Myvi. Dan disebabkan aku seorang sahaja lelaki, rupa-rupanya waktu aku masuk rumah, perompak masih berada dalam rumah lagi. Dan aku fikir keselamatan kawan aku ni, dia perempuan. Aku terus tutup pintu depan, aku tarik Jess ni masuk ke dalam bilik tetamu, dan aku kunci pintu. Dalam bilik itulah aku menangis. Jess ni masih ingat aku nampak hantu, dan aku berulang kali cakap dekat dia, Jess, rumah aku kena pecah, Jess, rumah aku kena pecah, ada perompak masuk, kau nampak tak tadi? Tu perompak, Jess. Dan bila aku beritahu macam tu, memang betul lah. Baik aku senyap je, Jess ni dah gelabah dah. Dia dah tak boleh fikir apa dah. Ya Allah, apa yang nak buat ni? Dia dah menangis. Aku dah menangis sebab takut. Sebab aku fikir kan, sekarang ni perompak tu dah lari ke tak? Perompak tu perasan tak aku dan kawan aku ada dalam rumah? Sebab kalau diorang patah balik, na'udzubillah, korang boleh bayang dia punya takut tu. Dah lah aku nampak dia macam ada pegang senjata. Kalau diorang patah balik bawa parang ke, naya, Mat, silap-silap, pendek umur. Zaf channel ni pun tak ada. So bila dah dalam 15 minit macam tu, aku pun cakap kat Jess, bila aku dah confirm yang diorang dah berlalu pergi, diorang dah lari, aku cakap kat Jess, sebaik saja aku buka pintu ni, aku nak engkau lari selaju yang boleh, terus masuk dalam kereta, dan kita terus keluar daripada sini. So bila aku buka pintu, kita orang lari terus masuk dalam kereta. Aku kunci kereta dengan pantas, aku undur kereta, aku keluar, aku terus cabut daripada rumah Kajang. Dan dalam perjalanan tu, aku tak tahu apa yang jadi, tetapi inilah yang Jess ceritakan. Waktu dalam perjalanan tu, tiba-tiba kemungkinan aku terlalu takut ataupun kemungkinan aku terlalu marah sebab rumah aku kena pecah. Dalam perjalanan daripada rumah aku, dah hampir nak sampai ke arah kubur Islam, perkuburan Islam Sungai Gantan. Jess ni cakap tiba-tiba aku slowkan kereta. Aku berhenti kat tepi jalan. So Jess ni perasan lah, bila berhenti kat tepi jalan, Jess ni cuba tenangkan aku. Dia cakap lah, Zaf, tak apa, sekarang ni kita pergi report polis dulu. Jangan macam ni, kau kena kuat. Sebab dia nampak aku menangis. Tapi waktu tu aku dah tak sedar apa jadi tau. Dan ini apa yang Jess ceritakan. Dia pun terkejut. Waktu dia tengah pujuk aku, dia cuba nak tenangkan aku,
Tiba-tiba aku yang dalam keadaan menangis tu, aku boleh cakap seorang diri. Dan Jess ni tahu apa yang aku cakap ni bukanlah daripada mulut aku, tetapi benda yang suka ataupun benda yang ada dekat aku yang dah masuk dalam badan, dan dialah yang cakap melalui mulut aku. Korang nak tahu apa yang Jess bagi tahu? Oi, aku dengar pun memang. Jess cakap waktu dia pujuk aku tu, tiba-tiba aku boleh cakap balik. Zaf tengah sedih. Kucing Zaf hilang. Kesian Zaf. Janganlah sedih. Kesian Zaf. Rumah dia kena pecah. Tak apa. Kesian Zaf. Aku ada. Aku ada. Janganlah sedih Zaf. Selepas kejadian rumah aku kena pecah tu, dan selepas ada benda yang merasuk ataupun masuk dalam badan aku, cakap macam tu dekat Jess, pada masa tu Jess dah agak takut. Dia pun terus menjauhkan diri daripada aku. Tetapi tak lama pun, dalam tempoh 10 saat sahaja, dan lepas tu barulah aku sedar balik. Dan aku dengan Jess pun teruslah memandu pergi ke Balai Polis Kajang buat report. Dan Alhamdulillah, barang-barang kat rumah tu adalah sesetengah saja yang kita orang dapat balik. Tetapi itulah kejadian terakhir selepas kita orang keluar daripada rumah tu. Rupa-rupanya rumah tu kena pecah dan segala dokumen-dokumen penting semua hilang. Termasuklah ada setengah daripada 12 ekor. Aku dapat 6 sahaja kucing aku, yang 6 lagi hilang. Ya Allah, hai sedihnya aku cerita ni. So 6 lagi hilang sebabkan bila perompak tu pecah rumah aku, kucing aku yang dalam rumah tu lari keluar. Yang aku jumpa pun ada dalam semak, ada yang dalam longkang dah berhari-hari, badan diorang dah kotor. Lepas tu kemungkinan yang lain tu lari pergi menyorok kat tempat lain. So pada masa tu 6 ekor sajalah yang aku dapat disebabkan kes pecah rumah tu. Jadi selepas Zaf keluar daripada rumah Kajang, Alhamdulillah, Zaf pun meneruskan kehidupan macam biasa. Keluarga Zaf pun semua okey. Kita orang pun berpindah lah di mana rumah sekarang ni, yang terletaknya studio Zaf ni. Dan kita orang pun dah selesa lah, orang cakap kan. Dah tak perlu dah nak tidur malam pun kau fikir sama ada kau kena pindah tempat ke tak. Sebab macam dulu yang Zaf ceritakan di episod yang pertama, siapa yang tak tengok lagi, tolonglah pergi tengok episod pertama. Kalau tak, korang tak faham nanti. So bila dah pindah rumah ni, Alhamdulillah okey. Pada awalnya sama juga guys. Sebenarnya awal-awal pun rumah ni ada gangguan juga. Sabar jap, handphone ni bunyi pula. So awal-awalnya rumah ni pun ada gangguan, tapi makin lama makin kurang. Zaf akan ceritakan sikit apa gangguan yang ada dekat rumah ni. Sewaktu Zaf baru-baru pindah, mak ayah dengan kakak Zaf semua duduk kat sini tau. So adalah satu hari ni, ni musim World Cup. Musim World Cup tahun bila Zaf lupa. Tapi kalau siapa geng puaka yang ingat, korang boleh komen kat bawah ataupun korang boleh komen dekat live sekarang ni. Dia adalah perlawanan di antara Brazil lawan Germany. Dan World Cup ni dilangsungkan di Brazil 2003 2003 pula. 2000 berapa belas dah, aku tak ingat lah. Tapi Germany teruk, dia lauk Brazil memang kalah teruk punya. So, kenapa Zaf ingat? Sebab perlawanan tu lah. Kejadian ni berlaku masa perlawanan tu. Dan tak salah Zaf, semasa Brazil lawan Germany tu, kita menyambut bulan puasa. Dan waktu perlawanan World Cup kan selalu pagi kan. So, time tu nak prepare sahur. Arwah Mama Zaf, dia tengah masak kat dapur. Zaf dengan ayah Zaf tengah tengok bola. Dan kakak Zaf pada masa tu tak ada kat rumah. Tak salah Zaf dia sambung study kot. Dia duduk dekat college ke apa, Zaf tak ingat. So kita orang bertiga je. Waktu tengah tengok World Cup tu, mak Zaf tengah masak apa semua. Korang bayang, time tu dah pukul 3-4 pagi. Masa untuk orang bersahur. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu depan. So bila dengar macam tu, Zaf dah terpandang dah kat pintu. Lepas tu Zaf tanya ayah, ayah, ada orang datang lah. Tapi ayah Zaf pun pelik. Ayah Zaf cakap, jap, jangan buka dulu. Biar dulu. Lepas tu dia ketuk lagi. Ta. Berkali-kali tau. Sampai ke Mama Zaf yang tengah masak tu pun, dia berhenti masak, dia pergi ke depan. Lepas tu dia tanya, bang, tu ada orang ketuk pintu ni, security ke apa? Tapi ayah Zaf cakap, jangan buka pintu. Tengok dulu. Sebab pintu rumah Zaf sekarang ni, dia ada lubang yang untuk tengok tu. Macam dekat hotel tu kan. So Mama Zaf pun tengok. Mama Zaf tengok. Lepas tu Zaf tanya, betul ke mak security?
Lepas tu Mama Zaf diam je. Mama Zaf diam, dia pergi ke dapur. Zaf dah faham-faham dah. Zaf pun cepat-cepat pergi dekat lubang pintu tu. Zaf tengok. Patutlah Mama Zaf terdiam. Depan pintu tak ada sesiapa guys. Tak ada orang, tak ada apa. So disebabkan fikir bulan puasa je masa tu. Takkanlah bulan puasa masih ada gangguan. Walaupun sekarang ni dah tahu dah. Bulan puasa pun benda ni ada lagi. Jin yang kena ikat tu level tinggi-tinggi kan. Yang kuli-kuli jin ni, yang bawah-bawah yang suka menyakat kita ni, masih bebas lagi. Itulah yang nak menguji tu. Sebab itulah bulan puasa pun ada orang ponteng puasa. So bila dah terkena macam tu, Zaf pun sambunglah tengok bola dengan ayah. Lepas tu Germany dah skor banyak kali. Daripada ketuk pintu, agaknya benda tu bengang, agaknya benda tu marah, kita orang tak layan dia. Secara tiba-tiba, hui, ini terkejut guys. Dia pergi gegar pagar pula. Sebab rumah Zaf sekarang ni ada pagar. Pagar baru pintu. Memang macam orang sepak terajang je pagar tu. Memang kuat gila. Ayah pun dah pandang Zaf. Zaf pun pandang ayah. Ayah cakap tak apa. Sekarang ni kita sahur. Kita buat tak layan je. Kita baca doa apa semua. Kejap kang dia berhentilah. Dan memang betul. Alhamdulillah. Lepas kita orang baca doa. Kita orang pun tak layan. Layan World Cup. Makan sahur apa semua. Dan itulah kejadian yang pertama. Awal-awal lah. Yang dekat rumah ni terkena. Dan pada masa tu Zaf tak kahwin pun lagi. Itu adalah salah satu kejadian yang Zaf alami sepanjang tinggal kat sini. Dan selepas Zaf buat YouTube pun banyak lagi gangguan. Kalau korang yang mana follow Zaf daripada dulu, waktu Zaf collab dengan Abang Jo si Polipurara pun dekat studio ni juga. Dan collaboration bersama Abang Jo tu adalah salah satu video Zaf yang paling berat sebab banyak gangguan. Banyak gangguan daripada pihak Zaf Channel dan juga Abang Jo si Polipolara. Sampai kita orang bincang tau. Masa rakaman tu banyak kali stop sebab kamera kena gegar. Lepas tu Abang Jo ada penampakan dia nampak dia pun terkena juga gangguan bunyi. Zaf pun ada suara berbisik, ada suara sebut nama Zaf. Dan yang paling menakutkan, waktu Zaf collab dengan Abang Jo tu, benda tu, dah lah Zaf seorang dalam studio, benda tu boleh muncul betul-betul dekat tepi tau, tepi kamera Zaf. Dah lah bilik ni gelap macam mana yang korang nampak kan. Dan lampu yang depan Zaf ni, bila lampu ni menyuluh mata, LED light ni, hoi, belakang ni dah tak nampak dah. Zaf sekarang ni pun tahan silau je. Jadi bila tak nampak, waktu tengah rakam-rakam tu, tiba-tiba ada muka macam ni tau. Susuk tubuh seakan-akan umur 40-50 macam tu, lelaki. Dia tak menakutkan. Tapi yang menakutkan bila kau tahu kau seorang dalam studio, tiba-tiba ada muka dekat, duduk betul-betul sebelah kamera macam tu. Dalam masa 5 saat, lepas tu bayang-bayang yang berupa lelaki tu pun undur balik daripada kamera. So, kalau Zaf nak cerita gangguan sepanjang YouTube, sepanjang tinggal kat sini, memang banyak. Tapi Alhamdulillah tak seteruk waktu Zaf tinggal kat Kajang dulu. So, kita tinggalkan dulu part YouTube. Sebab part YouTube, Zaf rasa Zaf tak perlu cerita. Korang tengok video-video lama pun dah banyak kali dah Zaf cerita. Dan korang sendiri boleh saksikan macam-macam jenis gangguan. Tapi apa yang Zaf nak kongsi dengan korang, pada malam ni, Zaf terpaksa flashback balik sewaktu Zaf duk Kajang. Sebab ada salah satu cerita dan ini eksklusif. Zaf ingatkan balik, ini eksklusif. Zaf fikir banyak kali sama ada sambungan part kedua ni Zaf patut cerita ke tak. Tetapi disclaimer, Zaf bagi tahu awal-awal, kisah ni berlaku kepada salah seorang member rapat Zaf juga. Zaf boleh cakapkan dah macam adik-beradik sewaktu Zaf duduk kat Kajang dulu. Tetapi Zaf terpanggil untuk berkongsi dengan korang semua supaya korang dapat pengajaran daripada kisah hidup Zaf, apa yang Zaf dah hadap. Dan inilah maksud Zaf, selain daripada kedua ibu bapa, Zaf dah pernah rasa kehilangan seorang sahabat, seorang abang yang Zaf betul-betul percaya, yang dialah yang menyokong Zaf daripada zaman Zaf kena buli, daripada Zaf zaman jahiliah lah senang cerita. Keluar malam lah lepas habis sekolah kan, keluar malam, kau pergi lepak sampai pukul 2-3 pagi dekat KL apa semua. Tetapi insan ni lah, orang ni lah, walaupun perakhiran dia tak berapa cantik, tapi Zaf bangga dapat kawan yang setia sehingga ke akhir hayat. Dan kisah dia bermula macam ni guys. Kisah yang aku nak kongsi dengan korang ni berlaku pada tahun 2005, sewaktu aku berada di tingkatan 4. Dan kisah ni aku harap geng puaka semua jadikan iktibar.
Sebab walaupun ini adalah salah satu kisah yang teramat berat untuk aku kongsi, dan ini pertama kali aku tak pernah kongsi pun dekat mana-mana channel, termasuk channel aku, tetapi aku terpanggil untuk berkongsi atas asbab dapat memberikan pengajaran dan juga korang dapat kenal diri aku sendiri. Siapa Zaf, kenapa aku cipta geng puaka, kenapa aku buat Zaf channel. Dan kejadian ni waktu aku form 4, macam yang korang tahu, aku ni mangsa buli yang teruk. Daripada tingkatan 1 sehinggalah aku habis sekolah, sampai aku habis SPM. Waktu kat sekolah dulu, aku ada seorang kawan yang aku panggil dia Ali. Bukan nama sebenar. Dia ni aku dah boleh anggap macam abang aku. Sebab apa? Sebab walaupun Ali ni, sepanjang aku sekolah, aku kena buli, aku kena pukul, dia tak ada tolong aku. Tapi dialah salah seorang yang aku boleh percaya. Yang lepas aku balik sekolah je, dia yang akan tanya khabar aku, dia yang akan nasihat aku, kalau boleh tak payah melawan, kalau boleh kau kena banyak bersabar. Walaupun dia tak tolong aku sewaktu aku dipukul, sebab dia pun jenis penakut, tapi aku hargai. Sebab waktu zaman sekolah aku tak ramai kawan. Aku memang tak ramai kawan. So bila aku ada seorang kawan yang macam Ali ni, yang aku dah anggap abang, dialah yang banyak nasihat aku, dialah yang banyak tolong aku, yang banyak mengajar aku supaya aku jadi diri aku yang sekarang ni. Sebaik saja kita orang tamat form 5, aku masih rapat dengan dia, dan dengan dialah aku mencipta ataupun aku berkenalan dengan beberapa lagi orang kawan, dan akhirnya aku ada seramai 8 orang kawan yang rapat, yang aku boleh anggap macam adik-beradik. Kita buat semua benda bersama, pergi mandi kolam air panas bersama, pergi pusing bandar Kajang sama-sama. Senang cerita, segala aktiviti, bercuti ke, berkemah ke, kita orang akan buat 8 orang sama-sama. So Ali ni dia ada seorang adik, dan adik dia aku namakan Abu, bukan nama sebenar agak. Adik dia jarak 3 tahun lebih muda daripada Ali ni. So Ali ni dia dah kehilangan kedua mak bapak dia sejak dia kecil lagi. Aku pun tak tahu, katanya mak bapak dia meninggal dunia disebabkan kemalangan jalan raya. Tapi aku sebagai kawan, aku tak naklah tanya lebih, sebab itu benda yang dah lama berlaku. Dan sewaktu aku kenal Ali ni pun, dia dah tak ada mak bapak. Dia duduk dengan atuk dan nenek dia, dan juga saudara mara dia lah yang jaga Ali dan juga Abu ni. Tapi lepas habis sekolah je, dia dengan adik dia sewa satu rumah, dan dekat rumah Ali itulah tempat kita orang 8 orang. Kalau macam aku sendiri, kalau dah tak tahu nak pergi mana, kalau tak pun aku rasa nak overnight, nak tidur rumah kawan, aku akan tidur rumah sewa Ali dan Abu ni. Dan dekat rumah sewa itulah kita orang buat pelbagai aktiviti. Senang cerita, kita orang makan sama-sama dekat rumah tu. Lepas tu biasalah main carrom, kalau tak pun kita jamming. Semua yang terjadi, semua kenangan aku cipta kat rumah Ali ni. Sebelum tu aku nak kena bagi tahu korang, ini semua jadikan iktibar, okey? Sebab walaupun Ali ni seorang yang baik, walaupun Ali ni perwatakan dia jenis ramah, dia kalau bab bergaduh dia memang tak suka. Ali ni jenis pemurah, dia ringan tulang. Dialah yang banyak menolong aku. Bila aku tak ada duit, dia tolong. Termasuk ke adik dia, Abu ni pun. Dua sahabat, dua insan yang teramat baik. Tetapi biasalah, kita sebagai manusia, kita tak sempurna. Adalah benda yang terkurang. Macam aku, termasuk kawan-kawan aku yang lain pun, ada salah masing-masing. Cumanya kejahatan tu lain-lain. Kita ni semua jahat, kita ada benda yang kita buat. Tetapi semua tu tak bermaksud kita ni tak berguna. Tak bermaksud kita ni akan terus jadi macam tu. So Ali dan Abu ni, diorang ni kuat minum. Kuat minum, erti kata lain, aku rasa korang faham lah. Minuman-minuman keras yang sebenarnya kita tak boleh minum, dan betapa kuatnya aktiviti ataupun betapa sukanya diorang ni minum minuman keras. Dekat rumah sewa itulah Ali dan Abu, dia akan minum. Dan adalah 2-3 orang kawan aku juga minum. Nasib baiklah aku tak terjebak. Itu aku cakap terus terang. Aku tak terjebak sebab aku rasa aku tak perlu pun benda tu. Tapi aku tak menghalang. Sebabkan Ali ni dengan Abu ni, dia ada satu peti ais. Kalau korang tahu peti ais kecil tau. Peti ais Coca-Cola warna merah yang kecil tu, yang boleh cocok USB je. Ali ni letak dalam bilik dia, dan dekat dalam peti ais tu lah penuh segala tin minuman keras, air. Aku boleh cakap setiap hari kalau aku datang rumah si Ali ni untuk lepak ke apa, dia akan minum. Dia akan minum, dia akan mabuk. Tapi kenapa aku respect kawan-kawan aku ni, kenapa aku respect Ali dan Abu ni? Sebab dia tak pernah mengajak aku, dia tak pernah paksa aku, dia tak pernah tanya, kenapa yang kau tak nak minum, kau nak belagak baik ke? Tak pernah langsung.
Dia siap nasihat aku lagi. Kalau boleh, aku nak kau lebih baik daripada aku. Itulah kenapa aku hargai Ali ni. Sampailah satu hari, waktu ni aku tak tahu aku pergi mana. Aku rasa aku berjalan dengan keluarga aku kot. So aku dapat satu berita tergempar daripada salah seorang kawan aku. Sebab kita orang 8 orang. So salah seorang ni contact aku. Dia bagi tahu yang Ali dah tak ada pada masa tu. Jadi aku bila dapat perkabaran macam tu, aku tak tahu nak cakap apa. Aku memang terkejut. Seolah-olah macam baru je aku lepak dengan Ali, dengan kawan-kawan kita yang lain ni, baru semalam lepak. Lepas tu hari ni aku keluar dengan keluarga aku, padahal malam tu memang kita orang 8 orang plan nak jamming, nak lepak kat rumah Ali dengan Abu ni. Tapi petang tu, bukan petang, aku rasa dalam tengah hari, salah seorang kawan aku call cakap Ali ni tak ada. Dan aku tanya dia, macam mana yang kau tahu ni? Sebab Abu bagi tahu dia. Adik si Ali ni bagi tahu yang Abu dah tak ada. So bila jadi macam tu, aku terkilan lah. Aku terkilan sebab aku rasa, ya Allah, kenapa kau pergi cepat sangat, Mat? Kenapa kau pergi cepat sangat? Kan? Aku salah ke? Aku tak tolong kau. Kenapa yang time kau pergi, aku boleh keluar dengan keluarga aku? Betapa bersalahnya aku rasa time tu. Sepatutnya aku ada dengan kau. Sebab time tu aku tak tahu cerita lagi. Macam mana yang Ali ni boleh meninggal dunia? Sakit ke? Ada apa-apa terjadi ke? Kemalangan ke apa? Hari yang diorang tahu yang Ali tu meninggal dunia, aku tak ada. Sampailah hari nak ke bumi. Hari ke bumi aku datang. Hari ke bumi barulah aku bersama 7 orang lagi orang ni, kawan-kawan aku ni datang untuk tolong ke bumi ke arwah. Dan bila aku dapat tahu, sebenarnya Ali ni dia seorang yang penakut macam aku cakap tadi. Dan adalah satu hari ni, waktu Ali meninggal tu, dia orang berdua kat rumah. So Ali ni setiap kali dia nak minum minuman keras, dia akan masuk dalam bilik dia yang ada peti ais kecil tu, dan dia akan kunci pintu. Dia akan minum dalam tu je lah. Sebab kita orang pernah bergurau dengan Ali dan Abu ni. Kita orang pernah cakap kat dia, engkau ni bulan puasa pun minum, silap-silap jangan Jabatan Agama rush kau, baru kau tahu menggelabah. Kita orang pernah cakap macam tu. Tapi tak ada apalah, Ali ni pun janganlah minta macam tu. Alamak, sebab tu lah aku ajak korang lepak kat rumah aku kan, supaya tak adalah nampak sangat. So benda tu dah lama kita orang gurau, tapi aku tak sangka jadi kenyataan. Maksud dia, bila hari yang Ali dengan Abu ada kat rumah tu, so Ali ni masuk dalam bilik dia, dia minum, dia kunci pintu. Adik dia duduk kat luar, tengah tengok TV apa semua. So tengah dia tengok TV tu, sekali Abu ni dia nak masuk dalam bilik, dia nak tengok abang dia. Tapi sebab abang dia kunci pintu, dia ketuk lah pintu. Tang. Oi Ali, buka lah pintu. Tapi Ali ni dalam bilik agaknya dia dah minum berapa banyak, dia dah mabuk, kepala dah berat. Dia tanyalah, siapa tu? Siapa tu? Jadi nak dijadikan cerita, adik dia bergurau. Adik dia saja nak menyakat abang dia sebab tahu abang dia ni penakut. Adik dia jerit lah, buka pintu, Jaiz ni. Padahal kalau fikir logik, apa jadah Jaiz nak rush rumah kau? Tapi aku faham lah, korang kena faham situasi bila orang tu dah separa sedar. Macam Ali, lagi-lagi pula dia penakut kan. Kita orang pernah bergurau, Jabatan Agama rush apa semua. So bila Abu ni cakap, buka pintu, Jaiz ni, Ali ni dia jadi gelabah. Jadi bila dia gelabah, dia tak tahu nak ke mana. Dia ingatkan dia nak lompat keluar daripada tingkap. Tapi malang sekali, dia terlupa yang tingkap cermin dia tu tak terbuka. So waktu dia melompat, aku rasa dan adik dia juga rasa, ini menurut Abu, adik dia yang cerita, kemungkinan abang dia waktu melompat tu, kepala abang dia terhentak dekat cermin tingkap tu dan jatuh terlentang ke belakang. Sebab waktu adik dia panggil macam tu, lepas adik dia gurau macam tu, dia dengar dalam bilik tu tang, macam bunyi hempasan kuat. Lepas tu banyak kali dia panggil, Ali, abang, buka pintu bang, buka pintu. Tapi tak ada suara. Yang end up, Abu ni terpaksa pecah kan. Abu ni pecahkan pintu tu, dan dia tengok keadaan abang dia dah terlentang kat atas lantai, dan dekat dahi ni ada kesan darah. Kemungkinan terhentak kuat tau dekat cermin tu. Sebab dia ingat cermin tu tak ada tingkap kaca kat, dia lompat, terhentak, terjatuh ke belakang macam tu. Dan macam tu lah sahabat ataupun aku boleh cakap abang aku pergi dalam keadaan macam tu, dalam keadaan tengah orang cakap
So sewaktu aku dengan kawan-kawan aku yang lagi 8 orang datang ke majlis pengebumian arwah, kita orang nak tolong, kita orang atas dasar kawan baik, atas dasar kita orang dah anggap sesama kita orang ni macam adik-beradik. So hari tu dan lebih kurang dalam pukul 3 petang, kita orang pun pergilah ke tanah perkuburan. Arwah pun dah siap dikafankan apa semua. So jenazah dah dibawa ke tanah perkuburan untuk ditanam lah. So pada masa tu, yalah tahun 2005, time tu tak ada backhoe lagi. Time tu penggali kubur tu pun guna cangkul je. Ada 2-3 orang dan termasuklah adalah saudara mara belah si Ali dan Abu ni datang ke. Abu ni adik dia ni dah menangis dah menangis dan kita orang semua menangis. Kita orang semua pada masa tu dalam keadaan tak percaya lagi. Terutamanya aku paling kesian dekat Abu ni lah. Sebab dia 2 adik-beradik je. So bila Ali ni meninggal, aku mengenangkan nasib macam mana lah Abu ni kan. Dan korang jangan risau, sampai sekarang aku masih lagi berhubung dan masih lagi rapat dengan adik dia ni. Alhamdulillah adik dia pun sekarang dah bekerja, dah berkahwin dan ada anak. So Alhamdulillah. Tapi aku nak cerita, aku nak berkongsi dengan korang ni supaya korang boleh jadikan iktibar. Sewaktu kita orang nak kebumikan Ali ni, ini terjadi di depan mata kita orang 8 orang. Kita orang seakan-akan tak percaya. Sebab lepas penggali kubur tu dah gali apa semua, semasa nak masukkan jenazah ke dalam liang lahat tu, kubur tu seakan-akan sempit. Seakan-akan tak muat. 2-3 kali tau, try. 2-3 kali try. Kawan aku pun siap turun, nak sambut jenazah, nak masuk dalam liang lahat tu, tak muat. Masuk kaki dulu, kepala tak muat. Masuk kepala dulu, kaki tak muat. Seakan-akan kubur tu aku boleh cakap macam mengecil tau. Jadi penggali kubur pun cakap kemungkinan, sebabkan kita husnuzon, kita kena fikir baik kan. So kemungkinan ialah bila dah kafan kan, panjang dia tu, kemungkinan ukuran tu salah. So penggali kubur ni gali, tapi banyak kali pun panjang kan, tapi bila nak masuk dia jadi tak muat. So lepas dah sejam lebih, dah nak masuk 2 jam, tak settle lagi. Jadi aku nampak lah yang imam ni dan juga penggali kubur ni berbincang dengan saudara mara belah Ali ni. Dan perkara yang aku tak sangka, disebabkan tak muat, tetapi kita tak nak kena ke bumi juga ni. Option terakhir adalah terpaksa bengkokkan sedikit kepala arwah tu supaya muat. Aku tak nak cakap patah, tapi maksud dia terpaksa muatkan jugalah. Nak tak nak kan? Nak tak nak, sebab dah makan masa, apa lagi cara terpaksa muatkan. So kepala arwah tu terpaksa dibengkokkan sedikit dan Alhamdulillah akhirnya semuanya selesai. Dan urusan jenazah tu daripada nak mandikan semua mudah, cumanya bab nak ke bumi tu susah sikit. Dan selepas daripada kejadian tu, keluarga Abu ni decide yang Abu stay dengan dia orang. So rumah sewa tu kita orang lah 8 orang kemaskan balik segala apa yang tak perlu kita orang buang. Tapi apa yang aku nak korang faham adalah kesilapan kita orang sebagai kawan. Sepatutnya sebagai kawan, lagi-lagi pula kita orang ni dah macam adik-beradik, patutnya sebagai kawan, kalau kita sayang orang tu kita kena tegur. Jadi itu aku faham, itu kesilapan aku, itu kesilapan kita orang semua. Kenapa time tu kita orang tak tegur? Kenapa time tu kita orang tak larang? Kita orang dah tahu ni, sepatutnya kita orang sayang Ali ni, kita orang sayang Abu ni, patutnya tegur, tapi tak tegur. Sebab apa? Sebab kita fikir selagi kau happy, kita orang happy. Selagi kau okey, kita orang okey. Bila aku dah besar ni, bila aku kenang balik, kalau kita sayang seseorang tu, ahli keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, kita lebih rela dibenci. Kita lebih rela dia tak suka kita, asalkan kita dah tegur dia untuk buat perkara yang baik. Sepatutnya aku tegur si Ali dengan Abu ni, dah lah, tak payah doh nak minum. Kita dalam Islam pun dah memang salah dah benda ni. Dan katalah kan Ali tak boleh terima, Abu tak boleh terima pun, dia dah tak nak kawan dengan aku ke, at least aku tahu, aku sayang dia orang, sebab tu aku tegur. Tapi itulah yang menjadi kesilapan aku, yang aku nak korang sebagai geng puaka faham benda ni. Sebab itulah dekat Zaf channel ni aku teramat sayang semua keluarga aku. Aku teramat sayang geng puaka, sebab geng puaka, kalau korang nak faham betul lah, ialah satu rahmat yang Allah kasih dekat aku. Itu apa yang aku anggap. Aku tak kisah korang anggap benda ni kecil ke apa, tapi aku nak korang faham di sudut mata aku betapa pentingnya korang yang menyokong aku selepas aku dah rasa kehilangan kedua ibu bapa aku, dan aku pernah kehilangan kawan-kawan aku. So bila aku create geng puaka ni penting tau.
dengan hasil duit geng puaka, korang sokong aku berjaya buat YouTube ni. Aku mampu untuk kasih isteri aku merasa yang aku ni jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Aku merasalah untuk, yelah, orang cakap sedekah bagi pihak kedua arwah ibu bapa aku dengan hasil sumbangan korang. So, aku teramat nak ucap terima kasih kepada geng puaka. Tanpa korang, kemungkinan semangat aku dah tak ada dah untuk teruskan apa-apalah dalam hidup ni. Dan aku teramat yakin, sebab itulah aku banyak berpesan kepada korang, setiap musibah, setiap dugaan, setiap apa yang Allah uji, ada hikmah di sebaliknya. Dan hikmah itulah yang kita kena ambil sebagai manusia. Tak kisahlah kita dapat sesuatu yang baik pun, kita kena ucapkan Alhamdulillah, kita kena bersyukur. Dan kalau Allah tu kasih kita apa-apa musibah, benda yang kita tak suka, kita kena bersangka baik. Dan aku harap mesej perjalanan kisah seram Zaf Channel pada malam ni dapat menjadi iktibar buat semua geng puaka. Dan aku harap korang kekal ceria, kekal terhibur. Sebab selagi aku boleh hiburkan korang, itulah kesenangan hati aku, itulah hiburan bagi diri aku. Jadi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah aku akan hidang, aku akan cuba yang terbaik untuk hiburkan korang semua. Korang just kena sokong aku je. Korang just kena happy untuk aku. Be positif, jadi yang terbaik. So aku pun dah macam aku dah rasa macam kasih ceramah dah. Tapi itulah, aku tak tahulah berapa kali aku nak kena ucap terima kasih. Tapi insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Dan itulah kisah perjalanan, kisah seram Zaf Channel. Bye bye guys. Assalamualaikum guys. Yeah.